Malaysia ialah sebuah negara berbilang budaya dan agama. Peratus agama Kristian ialah sebanyak 92% agama Kristian di Malaysia. Selain itu, agama Kristian ialah agama utama komuniti Bumiputera Bukan Melayu, iaitu 46.5%, kira-kira 10% daripada penduduk Malaysia ialah Kristian. Kemunculan agama Kristian boleh dilihat pada orang Nestoria dan para pedagang di Melaka sebelum penaklukan Portugis pada tahun 1511. Seterusnya, British memperolehi Pulau Pinang pada tahun 1786 dan kemudiannya pada tahun 1975, Melaka diambil semula daripada penaklukan Belanda sejak tahun 1641. Agama Kristian adalah agama terbesar di dunia, kira-kiranya 2.1 bilion penganut atau sepertiga jumlah penduduk dunia. Seterusnya, Kristian adalah sebuah agama monoteis yang berdasarkan kehidupan dan ajaran-ajaran Yesus dan Nazaret sebagaimana ditunjukkan dalam karya-karya para pengikutnya dalam Perjanjian Baru. Agama Kristian berkongsi semula kitab-kitab dalam Alkitab Ibrani dengan agama Yahudi dan sebab itu agama ini juga digelar sebuah agama usulan Abraham. Paderi-paderi dari Thailand menubuhkan seminar maju di Pulau Pinang pada tahun 1810. Asal-usul agama Kristian ialah agama Kristian atau Masihi lahir di bumi Jerusalem kira-kira 14 abad selepas kemunculan agama Yahudi yang dianuti oleh bangsa Israel. Orang-orang Arab menyebutnya agama Nasara, manakala orang Melayu pula menyebutnya Nasrani bersempena dengan tempat Nabi Isa AS dilahirkan, iaitu Nasirah. LMS diasaskan di Melaka dan Pulau Pinang sejak tahun 1815. Tapi kebanyakan misi mazhab Protestan jatuh setelah 1842 apabila ia menjadi kebolehan untuk memasuki China. Kuasa mazhab Katolik kekal tetapi dibagikan di antara Perancis dan juga Portugis. 10 rukun ini merupakan satu senarai perintah agama untuk diamalkan oleh umat Kristian, iaitu yang pertama, tidak menyembah Tuhan lain melainkan kepadanya. Yang kedua, tidak menyembah berhala dalam apapun bentuk. Yang ketiga, tidak menyalahgunakan nama Tuhan. Yang keempat, ingati hari Sabtu dan jagalah kesuciannya. Yang kelima, berbaiklah dan hormat ibu bapa. Yang keenam, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri dan jangan memberi keterangan palsu, serta jangan merampas harta benda, isteri atau apa sahaja kepunyaan jiran. Terdapat juga cuti keagamaan pada Kristian, iaitu hari Krismas ialah hari cuti umum di Malaysia dan dirayakan lebih dari segi komisi tanpa banyak unsur-unsur kerohanian. Aktiviti-aktiviti Kristian kadang-kadangnya memberi ruang iklan di akhbar-akhbar pada hari Krismas atau Easter. Jumaat Agung bukanlah cuti am kebangsaan, tetapi ia adalah cuti am di negeri Sabah dan Sarawak, di mana penganut Kristian ialah minoriti yang diberi hak untuk berhari raya. Manusia dilahirkan dengan naluri keperluan untuk beragama. Naluri ini mendorong setiap manusia mencari sesuatu yang menjadi sembahan dan kepercayaan yang akan memberikan kekuatan pada dirinya bagi mengharungi kehidupan di dunia yang penuh dengan ujian dan pancaroba. Manusia juga memerlukan agama untuk mengawal tingkah laku dan mengatur kehidupan di dunia ini. Kepercayaan pada umumnya bermaksud engkau akan kebenaran sesuatu perkara. Ia merupakan suatu keyakinan terhadap Tuhan, roh, perkara gaib atau suci. Konsep kepercayaan juga boleh difahami sebagai konsep kepercayaan kepada Tuhan. Kepercayaan yang disandarkan kepada sumber samawi adalah lebih benar dan tepat dibandingkan dengan sumber adat dan budaya manusia samawi. Adalah lebih benar dan tepat dibandingkan dengan sumber adat dan budaya manusia. Kepercayaan menurut Kristian secara asasnya terdapat 3 aliran mazhab utama dalam Kristian, iaitu Roman, Katolik, Protestan dan Evangelikal. Holy Bible adalah kitab suci dalam agama Kristian. Ia terbahagi kepada 2 bahagian, iaitu Old Testament, Perjanjian Lama, dan New Testament, Perjanjian Baru. Penganut Kristian mengakui kitab suci agama Yahudi ialah Old Testament adalah sebahagian dari kitab sucinya. Tempat ibadat penganut agama Kristian dikenali sebagai gereja
Gospel Chapel. Di gereja, penganut Kristian melakukan upacara ritual agama Kristian yang dikenali sebagai 7 sakramen, iaitu Seperti yang kita tahu, agama Kristian merupakan salah satu agama yang mempunyai penganutnya yang ramai di seluruh dunia. Dan setiap agama di Malaysia mempunyai rumah ibadat mereka yang tersendiri. Rumah ibadat bagi penganut agama Kristian adalah gereja. Gereja yang menjadi pilihan ialah Christ Church Melaka. Ia juga merupakan gereja Protestan yang tertua di Malaysia. Yang tinggalan penting Belanda di Melaka, ia terletak bersebelahan dengan Pejabat Pos Jalan Laksamana dan Muzium Belia Malaysia. Di hadapan gereja ini terletak pancutan air yang dibina oleh pihak Inggeris dengan nama Queen Victoria Fountain. Gereja ini merupakan gereja Protestan yang tertua di Malaysia yang dibina pada tahun 1741 sepanjang 100 tahun mereka menjajah Melaka dan siap dibina pada tahun 1753 dengan menggunakan seni reka bentuk Belanda yang asli. Pembinaan gereja ini adalah disebabkan desakan orang Kristian yang pada masa itu kurang senang untuk menggunakan gereja St. Paul kerana terletak di atas bukit yang dibina oleh orang Portugis dari mazhab Roman Katolik. Gereja ini berukuran 82 kaki panjang, 42 kaki lebar serta 40 kaki tinggi dan mempunyai kayu-kayu alang dan rasuk yang berukuran sehingga 42 kaki. Pada mulanya, gereja ini adalah Dutch Reformed Church, kemudian berubah kepada Anglican Church. Gereja ini telah diserahkan pentadbirannya pada England Gereja oleh Paderi Kakata pada tahun 1838. Seterusnya adalah fungsi gereja. Gereja berfungsi sebagai tempat mengajar, di mana tempat untuk para guru menyebarkan kebenaran iman sebagai syarat untuk mendapat hidup yang kekal. Ia juga merupakan salah satu tempat untuk mengkuduskan, di mana para imam, para uskup menjadi saluran rahmat kepada kebaikan dan juga memimpin, di mana tempat mereka untuk memimpin umat mereka ke jalan yang benar. Sebagai tradisi agamawi, kepercayaan dan cara sembahyang yang memegang pada adat resam yang tertentu wujud dalam Kristian. Agama Kristian selalunya dipaparkan sebagai 3 aliran utama, iaitu Katolik Roma, Ortodoks dan Protestan. Untuk cara pembumian yang akan dihuraikan di bawah adalah berdasarkan mazhab Protestan. Signifikasi sepanjang upacara pengebumian. Dalam keranda, si mati tidak diikat tangan ataupun kaki. Tangan diletakkan di atas perut dengan telapak tangan kanan di atas tangan kiri. Penutup keranda hanya boleh dipakukan atau dikunci oleh waris si mati. Peti keranda tidak boleh disentuh oleh sesiapa kecuali waris dan sanak saudara si mati sehingga upacara pengebumian. Hadirin semasa pengebumian membuang tanah ke dalam kubur adalah memberi erti kepada semua untuk menyedari bahawa semua yang hidup akan kembali kepada asal mereka didatangkan. Tempoh berkabung 3 malam bawa erti semasa Yesus Kristus mati disalibkan. Dia berada di dalam lubang kubur selama 3 malam sebelum diangkat naik. Fungsi kemenyan digunakan untuk dibakar adalah bermaksud untuk menyampaikan doa atau sembahyang ke syurga.